Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini di petang-petangan begini, Pak Haji sambung lagi kuliah tentang kurma ya, setelah kita semalam membincangkan tentang khasiat kurma yang begitu banyak ya. Dah ada yang dah coba ya, ambil bijinya dimasak untuk melembutkan daging. Dan boleh juga untuk kita buatkan jus kurma itu sendiri ya, dengan cara kita merendam satu malam ya. Mudah-mudahan ya banyak membantu kita untuk proses apa yang disebut sebagai makanan sebagai ubatmu dan ubat sebagai makananmu. Alhamdulillah. Ini adalah satu produk yang dikeluarkan oleh HPA daripada kurma. Yang pentingnya ya, kurma ini kita tak boleh masukkan gula. Kalau kita masuk gula, rosaklah. Jadi kurma ini dia tidak gunakan gula. Selalunya dibuat di dalam satu tong yang tinggi ya, satu wadah yang tinggi, dimasukkan kurmanya. Nanti di bawahnya yang masak ya, dia akan keluar, dia punya itu meleleh perlahan-lahan keluar. Itu dia yang diambil. Dan kurma ini macam yang Pak Haji sebutlah, kalau kita bagi pada wanita yang hamil itu terbaik lah. Selalunya kita gunakan moringa untuk wanita-wanita yang hamil sebelum dan selepasnya bersalin. Itu selalunya yang kita belajar ya, daripada apa yang kita belajar. Tetapi ada satu lagi yang menarik ya, kalau kurma digunakan di akhir kehamilan itu biasanya anaknya tak kena demam kuning dan dia akan melahirkan dengan cara yang normal. Itu kelebihan daripada kurma. Dan satu kajian ya, yang telah dibuat kepada tikus. Tikus ini diberikan keracunan yang tinggi di hatinya, diberikan toksik yang tinggi pada hatinya. Setelah diberikan dengan kurma, alhamdulillah survive dan boleh jadi detoksifikasi dia. Tidak mendatangkan keracunan. Masya Allah ya, kurma tu dia tidak ada penyakit ya, pada dirinya dia tak ada penyakit, dan dia mengeluarkan juga penyakit yang ada pada tubuh badan seseorang. Hari ini ya, kita selalu sebut makanan tambahan, food supplement, ataupun kita panggil sebagai functional food, makanan yang macam-macam ya. Kita kenal makanan-makanan datang daripada negara-negara luar, tetapi kita tak kenal ya makanan yang datang dari syurga ini. Makanan yang datang daripada sunnah Nabi SAW ini, kebanyakan orang tidak melihat ini sebagai salah satu daripada amalannya. Ini yang Pak Haji cuba nak sampaikan hari ini, bahawa kurma ya bukan hanya untuk bulan Ramadan, bukan. Kurma ni dikonsumsi, diambil berterusan. Kalau kita nak tubuh badan kita ini mempunyai apa disebut sebagai bebas daripada semua jenis keracunan. Hasil daripada yang kita makan hari-hari ni, apa entah kita makan ya, makan kuih itulah, kuih ini dan sebagainya, ada bahan awet sebagainya, badan kita ni dia ada apa, dia telah menjadi pengaratan, terdapat pengaratan. Itu yang kita sebut sebagai oksidan ya, telah mengalami oksidan yang tinggi. Jadi macam mana nak keluarkan keracunan yang ada dalam tubuh badan kita itu? Kerana pengaratan yang berlaku dalam tubuh badan kita itulah yang menyebabkan organ-organ kita jadi lemah, jadi lesu, dan akhirnya dia tidak berfungsi lagi. Itu yang kita selalu kaitkan dengan penuaan. Kenapa orang tua lemah? Sebab apa? Sebab dia banyak makan. Banyak makan daripada bila? Daripada mula-mula dia hidup lah. Bila dia makan setiap hari, tahun demi tahun, berulang sampai dia boleh menjadi betul-betul dia sudah jadi lansia, makanan yang terakumulasi dalam tubuh badannya tidak didetok keluar dan sebagainya. Ini mengingatkan Pak Haji pada seorang teman Pak Haji namanya Syekh Man. Syekh Man ini kita panggil Syekh Man Syria ataupun Syekh Man Suria ya. Beliau pergi ke Syria, dia belajar kat sana, hafal Quran kat sana. Pak Haji lihat tubuh badannya itu macam kurus saja, tapi kuat. Ya, tapi kuat. Rasa-rasa Pak Haji belum lagi pernah dapat lihat orang yang solat sunat saja ratus rakaat.
Belum pernah lagi. Pernah dengar lah cerita Imam Syafi'i, ya, pernah solat ketika berniaga 200 rakaat. Pernah dengar, pernah baca. Tapi yang Pak Haji lihat betul, Pak Syahman ini, Syahman Sirait ni, Masya Allah, ya, dia itu ingat lebih daripada 100 lah. Kok kata 200 dah Pak Haji tak hitung, tapi habis bangun, Masya Allah, ya. Dia jadi macam satu hiburan dekatnya. Ibadat itu jadi satu yang menggembirakan dirinya. Apa yang Pak Haji perasan, ya, dia tak lepas dengan kurma. Dia pergi ke mana pun dia akan makan yang lain tu sikit-sikit saja. Kebanyakannya ialah dia makan kurma. Satu hari, ya, ketika Pak Haji bawa beliau berjalan di sebuah pekan, ya, sebuah kota, nak ajak dia makan dekat kedai-kedai makan. Rasa-rasanya 10 buah kedai yang kita masuk dia tak mau. Dia kata, aku lihat dia punya makanannya tak bersih, nanti dia akan mengkontaminasi hatiku, nanti dia kata jadi berat amalannya. Jadi rupanya bila kita ambil kurma ni, dia meringankan amalan. Sebab bersih lah maksudnya. Bersihnya dalam arti kata dia meringankan kita, ruh kita itu untuk menjadi, orang kata, amalan kita itu memudahkan kita, lidah kita, tubuh badan kita ringan dalam mengerjakan ketaatan pada perintah Allah. Jadi itu yang Pak Haji nak lihat pada perbincangan hari ini. Dalam perbincangan, baik, macam mana orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit ni, dia ada masalah di hatinya, di dalam jiwanya. Ya, bukan hanya sekadar masalah hati, ya. Kita dah belajar dah. Memang kalau ada masalah hati, dia efek kepada bukan hati yang bersifat fizikal saja, tetapi hati yang bersifat rohani juga. Dia datang masalah dia tak gembira, dia datang rasa susah tidur waktu malam, dia jadi resah, gelisah, dia rasa dunia ni gelap. Itu adalah kesan keracunan pada hati. Hati yang fizikalnya, ya, dia mengeras. Hati itu mengeras, menggerutu, ya, boleh jadi kerana infection, jangkitan, hepatitis A, B, C dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ada sirosis dan sebagainya. Tetapi di sudut jiwanya juga, dia juga mempunyai permasalahan. Macam sakit jiwa jugalah. Jadi bagaimana cara untuk menenangkannya? Dia adalah kurma. Sebab itu kurma itu, Masya Allah, ya, Masya Allah. Cuba kita bayangkan bagaimana Maryam alaihissalam ketika melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam. Cuba bayangkan dengan beliau terpaksa berhadapan lagi dengan fitnah daripada masyarakatnya. Di mana ayahnya? Ya, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu Taala memberi dia sebagai satu kelebihan dan juga sebagai satu ujian. Sebab tu Nabi Isa itu dikenali sebagai Ruhullah, ya, Ruhullah. Jadi oleh sebab itu, maka Allah Taala menyuruh supaya beliau mengambil kurma. Ya, jadi dalam kisah dalam Al-Quran itu kita dapat mempelajari bahawa menyuruh ambil kurma. Sebab apa? Di samping kurma itu sebagai nutrisi yang baik, dia juga adalah untuk menenangkan fikiran. Kalau Ibn Sina mengatakan bahawa madu itu kalau kita ambil dia menguatkan ruh. Menguatkan ruh ni dalam arti kata, dalam tanda kutip, ya, bagi orang yang faham, ialah untuk hormon. Untuk mendapatkan hormon yang betul. Begitu juga dengan kurma. Kurma juga menguatkan ruh. Menguatkan ruh dalam tanda kutip, dalam arti kata, ialah untuk memperbaiki hormon. Hormon gembira, hormon bahagia dan hormon cinta. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita nak melahirkan hormon ni? Apakah sentiasa kita gembira, sentiasa kita happy-happy, orang kata, kita tengok orang tu dengan perasaan kasih, atau muncul perasaan benci? Tengok orang benci, malas nak jumpa dengan orang, berprasangka buruk dengan orang. Itu kesemua ada penyakit hati yang kita sebutkan di dalam pengaruh-pengaruh hormon. Jadi macam mana untuk kita nak pulihkan itu? Kita biasakan. Jadi kalau kita nak sebagai mendapatkan al-baiti jannati, ya betul, semua beriman kepada Allah.
tetapi jadikan menu minuman keluarga kita. Ya, kalau ibu-ibu siapkan untuk keluarga menunya daripada kurma. Jangan lepas kurma. Jangan kita tinggal. Jangan muncul kurma ini hanya ada pada waktu Ramadan saja. Itu mesti ingat betul-betul ya. Kurma ini harus ada dalam semua waktu dan sebagainya. Baik. Menceritakan tentang bagaimana tubuh badan kita ini yang mempunyai pengaratan itu nak kita keluarkan, dia panggil flavonoid. Atau bioflavonoid. Selalunya ini ada sikit perbezaan ya. Selalunya kalau kita pergi cari vitamin C. Vitamin C kan anti stres. Vitamin C ni adalah untuk sakit kulit. Vitamin untuk menenangkan. Kalau orang tu isap rokok satu hari 3 kali dia isap, vitamin C dan tubuh badannya musnah habis. Jadi kalau tidak ada vitamin C, ingat Pak Haji sebut vitamin C itu ialah anak kunci untuk membuka perawatan. Omega 3 tu apa dia? Sebagai kendaan. Albumin tu apa dia? Sebagai orang yang nak membawa untuk bawa kepada perawatan tersebut. Jadi mesti ada vitamin C, mesti ada omega 3 ya, dan mesti ada albumin. Itu ada 3 syarat di dalam pengobatan. Ini semua Pak Haji dah cerita dah, cuma nak faham-fahamkan saja. Baik. Bila kita sebut vitamin C yang wajib ada dalam tubuh badan kita, sekali lagi Pak Haji ulangkan bahawa vitamin C manusia tak dapat mengeluarkan vitamin C. Binatang boleh. Misalnya apa dia? Misalnya kambing yang diceritakan ketika dia dikejar oleh serigala, dia stres, dia akan mengeluarkan vitamin C sendiri. Jadi dalam kajian mendapati bahawa manusia tak boleh keluarkan vitamin C sendiri. Manusia terpaksa ambil daripada food. Maka terdapatlah vitamin C yang dijual di pasaran. Vitamin C. Sama ada vitamin C yang ada di dalam buah-buahan? Sama tidak? Beza. Sebab apa? Sebab vitamin C di dalam tumbuh-tumbuhan itu dia bersama dengan bioflavonoid. Dia sebut itu vitamin C with bioflavonoid ataupun vitamin C with flavonoid. Flavonoid itu ialah salah satu bahan, salah satu yang ada di dalam kurma ni yang tidak ada di tempat lain, dia panggil flavonoid sulfat. Flavonoid sulfat ni tidak ada di dalam tumbuh-tumbuhan lain. Jarang kita temui, tetapi istimewanya Allah membuat flavonoid sulfat ini ada di dalam kurma. Masya Allah. Jadi dia ini merupakan salah satu antioksidan, anti pengaratan, dan Masya Allah, dan satu mineral yang ada dengannya pada buah kurma ini iaitu selenium. Selenium, the powerful antioksidan selenium. Nak cari mana selenium ini? Ya, betul. Pak Haji telah mengatakan bahawa selenium ini ada di atas tanah yang ada gunung berapi. Misalnya di Pulau Jawa adalah selenium, ya, sebagainya. Dan begitu juga ada selenium yang tinggi, mineral selenium yang tinggi yang terdapat di dalam buah kurma ini. Jadi oleh sebab itu kita lihat ni. Pertama, Pak Haji nak cerita sikit tentang kurma Nabi. Nampak dia hitam itu. Jadi oleh sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ada sebuah hadis Nabi SAW. Dia cerita pasal 2 batu hitam. 2 batu hitam. Di antara kurma yang tumbuh di antara 2 batu hitam. Kurma apa itu? Salah satunya ini dia. Kurma yang hitam ini iaitu kurma ajwa. Kurma ajwa. Nabi SAW sebut dia menghilangkan keracunan. Keracunan di mana? Di hati. Masya Allah, hari ini kita boleh belajar dia ada selenium. Hari ini kita boleh belajar dia ada apa dipanggil flavonoid sulfat. Masya Allah. Jadi dengan sebab itu dia menghilangkan keracunan. Allahu Akbar. Maka ulama-ulama lagi berbincang lagi, apakah ini khusus kepada kurma ajwa saja?
atau kurma yang tumbuh di antara di dalam dua batu hitam ini saja, atau kesemua kurma secara umumnya. Ini ulama-ulama berbincang. Jadi dekat sini, maka dalam perbincangan ini kita boleh lihat bahawa apabila Nabi SAW menyebut bahawa mengambil 7 butir dan diambil pada waktu pagi. Jadi sebab itu kurma ini sebaik-baiknya kalau boleh ambil ketika perut sedang kosong. Ambil pada waktu pagi. Boleh juga ambil pada pagi dan juga pada sebelah petang, pada sebelah malam ya. Ambil pada waktu pagi, dia terhindar daripada keracunan. Nah, Pak Haji simpulkan semula, keracunan itu berlaku di hati, akumulasi, dan keracunan daripada semuanya. Apa dia? Salah satu keracunan daripada cacing, nematod, kerana dia ubat cacing, dan juga keracunan daripada sumber-sumber makanan yang lain. Dan kerana dia ada selenium, dia ada flavonoid sulfat. Dia mencuci flush macam mana longkang ya. Longkang itu jalan air dah kat rumah kita tu, turun hujan macam mana? Air hujan lebat. Macam hujan kat Gunung Jerai. Macam mana? Sungainya habis. Sungainya masya-Allah. Air itu membawa semua sampah-sampah yang ada. Batu-batu besar, Pak Haji tengok hari ni, tengok masya-Allah semuanya terangkat. Sebab apa? Air hujan. Air hujan itu dia flush. Begitu juga kurma. Kurma ni dia flush semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Itu yang sangat baik. Penyakit fizikal kita, dan juga penyakit di dalam penyakit yang dikatakan sebagai jiwa. Jadi oleh sebab itu, bila kita sebut tentang melihat tentang kesihatan itu kepada 4 aspek. Tengok ya, dengar betul-betul, iaitu fizikal, mental, emosi, spiritual. Untuk keseimbangan keempat-empat ni, mental, spiritual, emosi dan fizikal ni, nak seimbang keempat-empat ini, maka dia adalah kurma. Kurma. Dan bila kita memperkatakan tentang pengobatan holistik ni yang merangkumi empat hal ini, maka dia akan dapat kejernihan hati. Jernih hati ni apa dia? Jernih hati ni jadi artinya hati kita tidak ada terkontaminasi. Dia mempunyai pemikiran yang bagus, fizik yang juga bagus kalau kita terus ambil kurma. Sebab Nabi sebut bahawa dia menghilangkan daripada keracunan. Itu yang pertama. Yang kedua, sihir. Bagaimanakah kurma ini menghilangkan sihir? Kalau kita ambil pada pagi-pagi pada hari itu, dia terhindar daripada sihir yang ada pada hari tersebut. Jadi Masya Allah, ini ada satu hal. Nabi SAW menyuruh kita ambil di awal-awal pagi. Sama juga kita berdoa di awal-awal pagi sebagai satu langkah prevention, langkah pencegahan. Jangan berlaku pada hari tersebut kita makan kurma, zat-zat kurma ini ada dalam tubuh badan kita. Selagi zat kita kurma yang ada dalam tubuh badan kita, hari itu, satu hari itu Allah hindarkan dia. Macam mana kalau kita ambil setiap hari? Jadi itu yang menariknya, dan tak banyak, 7 saja, Masya Allah. Jadi macam mana kurma ini boleh menghindari sihir? Baik, dengan tidak kita mengabaikan pandangan ulama-ulama besar. Sebab ulama-ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Pandangan mereka itu pun juga pandangan yang Allah bagikan, pandangan-pandangan yang mendapat petunjuk daripada Allah, ulama. Jadi dengan kita mengambil pandangan ulama mengatakan terjadinya penyingkiran daripada sihir itu ialah kerana keberkahan daripada ucapan Nabi SAW. Barakah. Sebab Nabi yang sebut. Jadi itu adalah antaranya. Baik. Jikalau kita tidak membuang sekali-kali jangan kita buang pandangan itu. Memang benar, apapun dalam hidup kita ini, dia bergantung kepada keberkahan. Sebab yang menyembuhkan itu Allah, bukan kita, bukan kurma. Kurma ini sebagai asbab saja. Yang menyembuhkan itu Allah.
yang menyembuhkan itu Allah. Kita berikhtiar dengan obat. Ya, berikhtiar dengan obat, tapi yang menyembuhkan Allah itu adalah keyakinan kita. Memang betul, bila yang menyembuhkan Allah itu, maka namanya barakah lah. Barakah daripada ucapan Nabi SAW. Yang kedua, Pak Haji nak sebutkan bahawa sihir ini, masalah sihir ni kita faham. Sihir satu benda yang tidak disentuh. Kalau orang kata sihir, dia bukan kita pukul. Kalau pukul itu bukan sihir namanya. Sihir berartinya orang itu boleh mengenakan sesuatu kepada seseorang dengan tidak menyentuhnya. Mereka menggunakan perantaraan makhluk halus yang bernama jin. Jadi masalahnya kurma ini sebagai salah satu penghindar daripada masalah sihir ini. Itu berlaku kepada semua kurma ataupun kurma ajwa saja. Maka sebahagian besar ulama mengatakan berlaku pada kurma ajwa saja, ya, tidak berlaku kepada yang lain. Namun begitu tidak mustahil sebab di situ ada dua kekuatan yang Nabi sebut. Satu, Nabi sebut berpagi-pagian dengan 7 butir. Yang kedua, Nabi sebut tentang kurma ajwah. Ada dua kekuatan. Satu, angka 7. Satu lagi, ajwah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita mengambil 7 butir saja pada setiap pagi, bukan kurma ajwah, boleh tak berlaku terhindar juga daripada permasalahan sihir, atau boleh tak berlaku sesuatu kelebihan daripada pengambilan 7 pada setiap pagi, kalaupun bukan daripada kurma ajwah, boleh atau tidak. Maka untuk lihat itu, mari kita lihat lagi dalam hadis-hadis yang lain. Ada cerita dengan satu kurma lagi nama Al-Barni. Al-Barni ini satu kurma yang terbaik yang di Madinah. Memang kurma ajwah juga terbaik. Al-Barni juga ada hadis-hadis Nabi SAW tentang Al-Barni. Al-Barni ini buah dia agak sikit bulat, kulitnya agak sikit tebal, dan dia sikit berwarna kuning. Dia satu-satu herba yang satu-satu kurma yang termasuk satu herba yang digunakan sebagai obat-obatan. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu bagaimana kalau kita ambil 7 butir kurma Al-Barni, apakah berlaku seperti mana yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalnya dekat sini, kita tidak boleh mengeluarkan statement atau kenyataan di atas kenyataan Nabi SAW. Kalau Nabi sebut air Zam-Zam itu air yang terbaik di dunia, maka kita kena menyebut air Zam-Zam itu air terbaik di dunia. Ya, kita kena meyakininya begitu. Jadi begitulah juga ketika Nabi menyebut tentang kurma ajwah, maka kita juga menyebut kurma ajwah. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, kalau kita tak sampai status penyembuhan daripada sihir, apakah dengan mengambil kurma ajwah atau kurma Al-Barni atau kurma Mariami atau Sukari atau kurma-kurma yang lain yang kita ambil itu, apakah memberikan kesan? Masya Allah, terbukti memberikan kesan. Bapa Ibu sekalian, maaf ya, mari kita faham bahawa Nabi SAW itu seperti mana yang Pak Haji sebut, khair, ma'ruf dan haq. Setiap apa yang Nabi sebut itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Pak Haji cuma mengambil sedikit pengertian itu dengan membuat minuman kopi. Ini dia. Itu kopi Haji. Di mana orang pun sebut, di mana kelebihan kopi radik ini? Banyak yang jawab salah. Banyak salah. Dia kata pada 7 herbanya. Kalau kita dengar, betul lah jawapannya. Salah. Kalau dia nampak pada 7 herba tu, berartinya dia ikut kuliah Pak Haji ni, jangan berhenti lagi. Terus ikut kuliah lagi. Sampai dia boleh jumpa apa yang kita nak memaksudkan. Ya, jadi artinya kalau kuliah online ni, jangan berhenti. Sampai habis Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat serap. Di manakah kekuatan pada kopi radik? Pada kopinya kah? Robusta, Arabica, atau pada 7 herbanya saja? Kah?
Apa tu 7 herbanya? Ingat ni. Pasak bumi, pokok alban, hutan, pokok larak, pokok tebu gajah, pokok mengkudu, mata pelanduk, terjelawang. Apakah terletak kepada 7 herba tersebut? Ataupun terletak pada jenis kopi Robusta? Kita tak guna Arabica sebab dia tidak ada asam, tidak ada asid. Ya, kalau yang sedap, yang indah, yang wangi itu, ini percampuran Arabica dan Robusta. Baik. Tetapi bagi orang yang ada gastrik, kita tak mencadangkan ambil Arabica, kena ambil Robusta. Jadi kopi-kopi Pak Haji yang dekat Indonesia itu paling sesuai, semuanya adalah untuk orang yang ada mah. Tetapi yang dekat Malaysia ni, kopi merah, kopi gamak, kopi, kecuali satu saja, ini untuk orang yang tidak ada mah. Kalau orang ada mah pula ya kita punya ada gastrik. Tak ada gastrik. Kalau ada gastrik, kalau makan-makan tu rasa kembung sikit, tak payah ambil ni, ambil yang merah. Habislah cerita dia. Soalannya, di manakah letak kekuatannya? Pasti kalau Pak Haji tanya dekat sini, 100% memberi jawapannya salah. Pasti. Sebab apa? Di mana kekuatannya? Apakah kepada radiknya? R itu apa dah? A itu racun. A itu apa dah? Angin. D itu apa dah? Detox. I itu immunity. X itu extra energy. Apakah pada situ? Pada perkataan radik itu. Macam orang sebut, di manakah kekuatan HPA? HPA itu kekuatannya H, hidayah, P, pemberian, A, Allah. HPA itu apa? Hadiah pemberian Allah. Ada sebut. Dulu kita kan, apa dia? HPA. HPA itu apa dia? Hidupkan perjuangan akhir. Ini dia, Masya Allah. Macam-macam hidupkan perjuangan agung. Ni cerita agung, Pak Agung pula. Subhanallah ya. Agung tu ialah perjuangan yang suci. Ya. Jadi perjuangan yang suci. Hidayah pemberian Allah. Ya, ataupun kita katakan hanya pada Allah. Itu sebagainya. Salah. Itu juga betul. Itu semua betul lah. Kekuatan kopi radik letak pada 7 herbanya. Tidak sebenarnya. Jawapannya, di manakah kekuatan kopi radik? Ialah pada bilangan 7-nya. 7. Sebab itu Pak Haji sebutkan dekat sini, ini adalah kopi yang mengikut sunnah. Ada orang kata, mana pula kopi ikut sunnah? Mana hadis Nabi SAW? Nabi itu ada minum kopi. Kopi sunnah pula. Sunnah di sudut mana? Sunnah di sudut angka 7 tu. Jadi kalau orang tu faham bahawa kekuatan kita ialah pada angka 7 itu. Kemudian baru 7 apa? 7 herba. Baik. Kalau kita faham di situ, maka kita sudah dapat menyambar apa yang Pak Haji nak sampaikan. Bahawa apakah kurma yang ada di seluruh dunia ini boleh digunakan dijadikan obat? Untuk detoksifikasi, untuk keracunan. Ya. Bagaimana caranya kita nak buat dia sebagai ubat? Yang terbaiknya apa dia? Kita gunakan 7. Angka 7 itu. Al-hijamah. Bekam. Apakah semua bekam yang kita ada kan bukan bekam daripada orang Islam juga, orang bukan Islam juga menggunakan bekam. Ya betul. Bekam itu ada manfaatnya, ada kebaikannya. Tetapi sunnahnya bekam itu pada waktu macam mana? Lihat 17, 19 dan 21. Jadi Masya Allah, kita bukan tasyabuh, kita bukan ikut daripada satu tradisi orang, tetapi kita memiliki satu keunggulan. Begitu juga ketika buat kopi. Kalau ada orang kata kopi saya buat daripada 10, dia kata 10 herba, Pak Haji hanya 7 aja. 10 untuk apa 10? Dia yang hebatnya pada 7. Solat itu subuh 2 rakaat saja. Kalau buat 4 rakaat, macam mana?
Jadi kekuatannya itu ialah kekuatan pada angka 7. Angka 7. Bapa Ibu sekalian, rahsia 7 ni mari kita tengok sebentar. Rahsia 7. Ya. Yang pertama, kita lihat. Biasanya kita lihat, selalunya yang selalu Pak Haji sebut, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Soalannya, kenapa Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Kenapa? Sebab apa tidak ada satu lapis saja? Kenapa tak jadi 8 lapis? Itu. Allah ciptakan satu hari, satu minggu, 7 hari. Kenapa diciptakan 7? Kenapa tak 8 hari? Allah menciptakan kita, membuat amal ibadah kita itu, ya, cuba tengok. Ibadah kita, iaitu kemuncak pada ibadah kita ialah mengerjakan haji. 1 tahun 2 juta orang mengunjungi Masjidil Haram di Baitullah Asy-Syarif. 2 juta orang. Kenapa Allah bagi isyarat 7? Kenapa tak 8? Kenapa tak 6? Jadi di mana letaknya kekuatannya? Kekuatannya pada 7. Pada 7. Jadi sebab itulah ini bila kita buat 7 ni kita bangga. Kita bangga apa? Bukan kita bangga sombong, bukan. Kita bangga kerana walaupun produk kita ini sudah 1400 tahun daripada zaman Nabi SAW, tetapi masih ada lagi perasaan kami, cinta kita, semua perasaan kita kepada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu ketika orang sudah tidak mengingati sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Orang tak fikir tentang 7, 3 in 1. Mana ada 7 dalam satu? Tak ada. Yang ada 7 ni kita apa? Sebab kita mengenang, kita melihat, kita merasa, kita mahabbah Rasul, cinta Rasul. Itu sebenarnya. Baik, Pak Haji berhentikan dulu untuk kita beri ruangan pada iklan. Silakan.